والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد الصادق الأمين وعلى آله الغر الميامين وأصحابه الهداة المهتدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جعلنا الله تعالى وإياكم من الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bulan lepas kita habis tafsirkan surah Al-Mulk atau surah Tabarak. Hari ini kita akan baca tafsir surah setelahnya, iaitu suratul Qalam. Surah Al-Qalam. Al-Qalam maksudnya dalam bahasa Arab pen. Qalam itu yakni pen. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Allah mulakan surah Al-Qalam dengan bersumpah. Sumpah dengan nun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Bersumpah dengan nun. Huruf nun. Dikatakan ala ijaz al-Quran. Huruf yang Allah mulakan beberapa surah olehnya seperti Nun, seperti Qaf, wal Quranil Majid, dan Hamim, Tasim, Mim, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Ada bahagian ulama kata wallahu a'lam apa maksudnya. Sebab kita bacanya huruf nun saja. Jadi apa maksud Allah itu macam lagi besar daripada pemikiran kita manusia. Kalau ayat penuh jelas, tapi kalau huruf sahaja apa maksudnya? Jadi ada bahagian ulama yang menyatakan nun itu wallahu a'lam, tidak tahu. Jadi apa hikmahnya? Bukan kalau ulama kata Allahu a'lam maksudnya tidak ada maksud. Tidak. Kerana setiap satu huruf dalam Al-Quran mesti membawa maksud. Mesti ada maksud. Allah Maha Suci. Mustahil Allah berfirman sesuatu yang tak ada maksud, tak ada faedah. Mustahil, itu mustahil. Jadi nun itu ada maksud. Cuma ada bahagian ulama berkata wallahu a'lam apa maksud Allah daripada perkataan nun itu, huruf nun. Dan surah Al-Qalam ini surah Makkiyah. Dan surah ini menceritakan tentang aqidah, tentang iman, dan mentahankan Nabi Muhammad SAW dan menolakkan tuduhan orang kafir kepada Rasulullah, juga menegur kepada orang Quraisy yang lawan dan tidak beriman kepada Allah, tidak percaya Rasulullah SAW. Ayat surah Al-Qalam ini banyak membawa
ibrah dan ilmu. Juga menceritakan kepada kita dalam surah ini cerita ahli jannah, bukan orang syurga. Ahli jannah yakni orang yang ada ladang yang cantik, yang penuh dengan pokok, yang buah sebagainya di Yaman. Tulim ba'da dhalika zanim. Wa hakadha. Macam tu juga Allah menceritakan dalam surah ini tentang hari kiamat. Jadi Allah mulakan surah Al-Qalam dengan huruf nun. Wal qalami turun. Cuma ada bahagian ulama, yakni ada bahagian tafsir yang bagi maksud tentang nun. Bukan semua ulama kata nun itu tak tahu. Ada bahagian ulama tafsirkan. Seperti tafsir Al-Khazin dan tafsir Al-Bughawi. Dalam tafsir Al-Bughawi, dia berkata, berbeza pendapat ulama tafsir tentang maksud nun itu. Apa maksud nun wal qalami ma yasturun? Pendapat yang pertama iaitu kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata dia adalah seekor ikan yang besar, yang mana bumi semua di atasnya, atas ikan itu. Namanya nun. Ini salah satu pendapat antara pendapat tentang maksud nun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Baik. Pendapat yang kedua berkata nun itu adalah huruf nun yang ada dalam nama Allah Ar-Rahman. Itu saja. Ini pendapat. Salah satu pendapat. Pendapat ini juga dinisbahkan kepada Ibnu Abbas. Juga. Ibnu Abbas sahabat yang paling tinggi ilmunya tentang tafsir dan ta'wil Al-Quran. Jadi beliau macam ada dua pendapat. Kadang-kadang cakap itu ikan, tapi bukan ikan yang kita tahu itu. Ikan besar. Bumi semua ini diletak atas ikan itu. Ini kata Ibnu Abbas juga. Pendapat yang kedua dia kata maksudnya huruf nun yang ada di dalam nama Allah Ar-Rahman. Pendapat yang ketiga, maksud nun itu adalah kunci. Itu adalah satu kunci yang membawa bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ismuhu Nasir wa Nasir, membantu. Nun itu macam Nasir. Nasir itu membantu atau membantu. Satu pendapat juga di dalam tafsir Al-Khazin dan Al-Bughawi. Nah, wa qala Atha, ulama yang berkata Atha, yang namanya Atha, dia berkata nun itu adalah pembukaan yang namanya cahaya dan pembantu daripada Allah. Sekarang dah beberapa pendapat. Ada lagi satu pendapat yang terakhir, maksud nun itu dia kata Muhammad bin Ka'ab, Allah bersumpah dengan bantuannya kepada orang beriman. Nusrah. Perkataan nusrah, bantuan. Wallahu yansurukum. Allah yang membantu kamu wahai orang beriman. Jadi dia kata maksudnya Allah bersumpah dengan nusrah itu cuma Allah sebut huruf nun sahaja. Wal Quran hammalu ma'ani. Ulama tafsir kata selalunya Quran ini mengangkat dan membawa banyak makna dan maksud
Hatta kalau kita tafsirkan Al-Quran di dalam 1000 jilid kitab, mestilah akan ada orang lain, ulama lain yang boleh mengeluarkan beberapa makna dan maksud baru tak ada di dalam 1000 jilid itu. Sebab Quran ini maksudnya sentiasa berbaharui dan sentiasa bertambah. Sahaja kerana dia firman Allah Subhanahu wa taala. Wal qalami wa ma yasturun. Wal qalami wa ma yasturun, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dengan pen. Tapi bukan pen yang kita guna ni. Pen itu adalah ciptaan Allah, yang mana pen itu adalah besar sangat, luar biasa. Dan setelah Allah menciptakan pen itu, maka pen itu terpecah kerana takut kepada Allah. Lepas tu Allah suruh dia bangun balik betul. Maka pen itu balik jadi betul. Lepas tu Allah suruh pen itu tulislah semua perkara yang akan berlaku dari sekarang sehingga hari kiamat. Maka pen itu dialah menuliskan terus mengikuti arahan Allah. Dia tulis rezeki kita, berapa makhluk, berapa rezeki, berapa hujan, berapa pokok, berapa nafas, semuanya. Dia tulis semua perkara tu dan apa kejadian, apa yang akan berlaku. Semua itu ditulis dekat Al-Lawh Al-Mahfuz oleh pen itu. Semua ditulis oleh pen di Al-Lawh Al-Mahfuz. Dan pen itu dicipta oleh cahaya. Panjangnya seperti antara langit dan bumi, kata Al-Imam Al-Bughawi dalam tafsirnya. Wa ma yasturun, juga Allah bersumpah dengan apa yang ditulis oleh malaikat Al-Hafadhah, malaikat yang report dan menuliskan amalan anak Adam. Jadi Allah bersumpah dengan nun, juga dengan qalam, pen, juga dengan tulisan yang dituliskan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia, kalau kita ingin bersumpah, kita wajib atau kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah atau sifat Allah sahaja. Kita tidak boleh bersumpah dengan apa-apa walaupun perkara itu mulia. Seperti matahari. Matahari ini ayat Allah, ayat daripada ayat-ayat Allah yang besar. Tapi kita tak boleh bersumpah dengan matahari. Rembulan, penciptaan Allah yang besar, hebat, ayat-ayat Allah yang mulia, tapi kita tak boleh bersumpah dengannya. Kita hanya bersumpah dengan nama Allah sahaja. Itu yang boleh untuk kita. Tapi kalau untuk Allah, Allah Subhanahu wa taala boleh sahaja bersumpah dengan apa-apa, kerana Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Allah lebih tahu apa yang layak disumpah dengannya dan apa yang tidak layak disumpah dengannya. Dan banyak perkara dan banyak penciptaan Allah bersumpah dengannya dalam Quran, seperti wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari, dengan siang Allah bersumpah dengan siang, wan nahari idza jallaha. Juga dengan banyak penciptaan, banyak-banyak di dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan penciptaannya. Allah Tuhan, jadi Allah berhak untuk bersumpah dengan apa-apa.
Dan ulama berkata, al-azimu la yahlifu illa bi'azim. Maknanya, yang maha agung, iaitu Allah, tidak akan bersumpah kecuali dengan perkara yang betul-betul agung. Jadi semua perkara dalam Al-Quran yang Allah bersumpah dengannya, semuanya agung, semuanya hebat, mulia, sebab Allah bersumpah dengannya. Antaranya umur Rasulullah, la'amruka, Allah pernah bersumpah dengan umur Nabi, demi umurmu wahai Muhammad. Jadi umur Rasulullah perkara yang sangat agung dan mulia. Dan banyak perkara yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Dan biasanya kalau orang bersumpah atau kalau Allah bersumpah, mesti ada jawapannya. Apa maksud jawapannya? Yakni kalau kita kata demi Allah, dia kena adalah selepasnya. Demi Allah apa? Demi Allah perkara tu tak benar. Demi Allah perkara tu benar. Demi Allah tak betul. Demi Allah perkara tu tak boleh macam sumpah lepas tu diam. Jadi lepas Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nun wal qalami wama yasturun, apa jawapannya? Tintan apa Allah bersumpah? Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah engkau wahai Muhammad yang banyak nikmat Allah atasmu, engkau tidaklah orang yang gila seperti mana dituduh oleh orang Quraisy yang kafir yang jahat. Kerana kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam surah ini dan Allah Subhanahu wa taala menafikan Rasulullah tidak gila? Kerana orang kafir mereka tuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan gila. Mereka kata Muhammad ini adalah gila. Seperti mana dalam firman Allah, ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Allah menceritakan tentang kata-kata orang kafir dari Makkah. Mereka kata, wahai seorang itu, yakni Nabi Muhammad, yang turun kepadamu zikir, iaitu Al-Quran, engkau adalah gila. Orang kafir tuduh Rasulullah gila. Jadi Allah Subhanahu wa taala jawab kepada mereka dengan bersumpah pun. Wan nun wal qalami wa ma yasur ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau tidak gila wahai Muhammad. Lagi-lagi pun dengan banyak nikmat Allah atasmu, banyak akhlak kamu, banyak sifat-sifat yang baik dalam dirimu, maka bagaimana mereka sanggup dan berani menuduhmu dengan gila? Sebab Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ma anta bi ni'mati, yakni tidaklah engkau dengan nikmat kenabian, dengan nikmat akhlak, dengan nikmat hikmah, tidaklah gila. Kerana kebiasaannya sifat-sifat yang baik itu tidak akan didapati oleh orang gila. Orang gila mana ada akhlak, orang gila mana ada sifat-sifat mulia seperti orang mulia. Dia gila, dia tak faham perkara tu. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala kata kepada orang kafir, tuduhan mereka jelas salah. Mereka tuduhmu gila wahai Muhammad, tapi tuduhan mereka salah. Sebab apa? Dia kata sebab dirimu wahai Muhammad, diri kamu dah cukup jawab kepada mereka, tidak perlu jawab. Tengok penciptaanmu wahai Muhammad, tengoklah akhlak kamu, tengoklah sifat kamu yang sempurna. Mustahil sifat-sifat begitu ada di dalam diri orang yang gila tak ada akal. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Apa nikmat Allah yang atas Nabi SAW? Iaitu lancar lidahnya, akal yang sempurna, sirah yang baik,
akhlak yang mulia, suci daripada segala aib dan kekurangan, dan memiliki sifat-sifat yang sempurna, yang mulia. Jadi perkara itu semua membuktikan engkau adalah orang yang paling berakal, wahai Muhammad. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Dan Allah Subhanahu wa taala menggembirakan hati Rasulullah dengan memberi khabar gembira. Wa inna laka la ajran. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mendapatkan pahala yang tidak putus, yang terus-terus, sentiasa, yang bersambung. Pahala besar, pahala tidak kurang, pahala yang tidak putus. Sebab apa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada Rasulullah pahala yang tidak akan putus? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabar. Sabar atas tuduhan dan gangguan orang kafir. Yani Allah kata kepada Rasulullah, seperti mana kau wahai Muhammad sabar, tahan, tidak balas kepada mereka, memaafkan mereka. Mereka tuduh kamu macam-macam sampai mereka berani kata kamu gila, tapi kamu tak pernah jawab kepada mereka, sabar. Maka tenanglah hatimu wahai Muhammad, kami akan memberikan kepadamu pahala yang tidak akan putus, pahala yang besar, pahala yang tidak kurang. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Wahakala. Macam tu juga pahala orang yang bersabar. Siapa sabar, orang fitnahkan dia, orang ganggu dia, orang kacau ke, orang tuduhlah macam-macam. Siapa sabar, maafkan, tidak menjawab kepada orang yang tuduh dia macam-macam, insya-Allah wa inna laka la ajran ghairu mamnun. InsyaAllah engkau juga mendapatkan pahala yang tidak putus. Sebab apa? Sebab kita ikut Rasulullah. Ini adalah akhlak Rasulullah. Jadi kita ikut akhlak Rasulullah. Kita berusaha dengan menjadi orang yang berakhlak seperti akhlak Rasulullah. Seperti mana dalam ayat ini. Orang tuduhnya gila, tapi Rasulullah SAW sabar, tak pernah jawab. Mungkin pun tak pernah kita dituduh gila. Cuma kita dituduh lain, atau kita dikacau dengan cara lain, diganggu oleh cara lain. Sabar. Sabar. Kalau mahu pahala yang tidak putus, sabar. Jangan jawab, juga jangan marah kepada mereka. Sabar sahaja. Serahkan kepada Allah, tawakal, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang tidak putus. Pahala yang tidak putus. Masuk Aisyah ke? Belum. Baik. Wa innaka lagipun kamu ya Rasulullah, walaupun mereka ganggu, kacau, mencarut, menuduh macam-macam, tetap juga sekali dengan sabar, tetap juga kamu wahai Muhammad sambung dakwah, sambung kunci, sambung dakwah. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhentikan dakwah. Baca azan, azan, okey, azan, azan. Kursi sebelah saya bawa kereta dalam beg hijau, beg merah ya. Kita berhenti sekejap dengan azan. Marhaban bi qali ala sallallahu.
Wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad memiliki akhlak yang agung, azim. Wa innaka la ala khuluqin, akhlak azim, agung. Yani kamu wahai Muhammad memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Siapa yang sebutkan itu? Allah. Allah yang bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang agung. Seperti apa? Sayyidatina Aisyah ditanya, apakah akhlak Rasulullah? Macam mana? Dia kata, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah SAW, apanya? Dia kata Quran. Semua adab dalam Quran, semua akhlak dalam Quran itu adalah akhlak Rasulullah. Maknanya Rasulullah SAW melaksanakan Quran dengan cara amat sempurna. Semua adab dalam Quran itu adalah adab Rasulullah. Seperti apa? Seperti khudhil afwa. Ambillah maaf wahai Muhammad. Yakni maafkanlah orang. Ambilkanlah akhlak itu. Dan memang Rasulullah SAW melaksanakan akhlak itu dengan cara sempurna. Lepas Rasulullah buka Makkah dan nampak orang kafir semua, orang Quraisy semua rasa takut Muhammad akan bunuh mereka. Rasulullah tanya ahli Makkah, wahai ahli Makkah semua, apa persangkaan kalian semua? Aku akan balas kepada kamu. Orang Makkah semua takut. Sebab apa? Mereka yakin Muhammad ni akan potong kepala kita semua sekarang. Sebab kita lama, berapa tahun berang dia, ganggu, keluarkan dia dari negeri dia. Mereka semua kata dia tak akan maaf walaupun macam mana. Tapi dikejut semua dengan jawapan Nabi. Nabi Muhammad SAW jawab kepada mereka, idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah, engkau semua bebas. Ajib. Sampai ada satu orang kafir daripada orang Makkah, antara orang yang musuh kepada Nabi, dia kata, demi Allah, tidak ada manusia yang hatinya bermurah begitu dan senang memaafkan orang yang musuhnya dengan cara ni kecuali hati seorang Nabi. Mustahil orang bukan Nabi dia murah hatinya macam tu. Nanti terus masuk Islam. Jadi memang Rasulullah SAW khuluqnya Al-Quran. Antara akhlaknya, Sayyidina Anas berkata, akhlak Rasulullah. Dia kata, kadang-kadang seorang wanita, macam makcik-makcik, nenek, orang yang tua, ketika Rasulullah SAW di tengah jalan, dia berdiri depan Rasulullah, berhentikan Rasulullah. Ya Rasulullah, dia cakap dengan Nabi. Rasulullah kata, ya, ada apa-apa perlu saya bantu? Dia kata, ya Rasulullah, nak bercakap dengan kamu sikit. Nanti Rasulullah sendiri dia kata kepada wanita itu, dia kata, lihatlah wahai ibuku, nak duduk di mana? Di tengah jalan mana? Dekat jalan sini atau dekat jalan sana? Yakni di tengah jalan, di bawah, dekat atas tanah. Dekat bawah atas tanah. Tak ada yang macam sekarang, kemah cantik, tembak duduk, rehat, tak ada. Bawah dekat tanah terus. Dia kata, di mana-mana kamu pilih, saya akan duduk dengar masalah kamu. Nanti benar perempuan tu dia kata, sini nak duduk sini. Rasulullah duduk. Orang lalu begini, Rasulullah duduk dengan perempuan tu, dengar masalah ni sampai habis. Akhlak. Akhlak agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dalam riwayat yang lain, Sayyidina Anas juga, dia kata kadang-kadang in kanatil jariyah min ima ahli Madinah, iaitu kadang-kadang perempuan kecil, budak-budak, datang kepada Nabi dan memegang tangan Nabi,
bawa Rasulullah SAW sekali dengan dia, minta untuk tujuannya mahu Rasulullah SAW bantu dia. Yani sehingga macam mana? Sehingga Rasulullah SAW cakap sama budak itu, apa masalah kamu? Kamu perlu apa tolong? Ambil tangan saya, tarik saya dengan belakang kamu, saya ikut. Bawa saya mana-mana, saya ikut. Bantu kamu. Budak. Akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Satu kali satu budak kecil, dia nangis. Rasulullah tanya, kenapa nangis? Dia kata, keluarga saya hantar untuk beli barang, saya hilangkan duit. Yang budak itu hamba abdi, budak kecil. Rasulullah kata, tak apalah. Rasulullah waktu tu keluar nak pergi bazar, nak beli jubah. Duit itu dia bagi kepada budak tu. Dia kata, tak apalah, ambil ni, pergi beli. Lepas dia pergi beli, Rasulullah balik, dia jumpanya di tempat yang sama, nangis lagi. Dah beli barang. Dia kata, kenapa nangis lagi? Dah beli barang. Dia kata, nangis sebab lambat. Nanti kalau balik, mereka akan pukul. Sebab lambat. Dia kata, Rasulullah, tak apalah, saya tolong je lah. Saya ikut kamu sampai rumah, saya akan cakap dengan tuan rumah tu, tak payah pukul kamu. Dia kata, terima kasih ya Rasulullah. Dia kata, rumah kamu di mana? Rumah tuan kamu. Dia kata, ikut saya. Rasulullah ikut. Rupanya rumahnya di hujung Madinah. Macam berapa kilo? Jalan kaki. Rasulullah jalan kaki, ikut budak itu. Sampai Rasulullah masuk di kawasan taman itu, dari jauh, tuan rumah itu dari dalam, perempuan, 3 perempuan. Tuan rumah. Tuan hamba abdi itu. Mereka nampak kata, itu macam bayang-bayang Rasulullah. Dari jauh. Sehingga Rasulullah dah hampir dekat sikit, dia kata, ini memang Rasulullah. Tapi Rasulullah masuk di kawasan kita, nak pergi rumah siapa? Ini bukan rumah Abu Bakar, Umar, kawan dia yang baik. Ini siapa nak pergi ke rumah? Rupanya Rasulullah, mereka nampak, semakin nampak Rasulullah dekat-dekat dan arah kepada rumah mereka. Sehingga Rasulullah berdiri depan pintu rumah mereka. Terkejut, terharu tuan rumah itu. Rasulullah SAW ketuk pintu. Dan sunnah Nabi, Rasulullah ketuk pintu, dia kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka jawab salam tapi dengan suara belahan. Nabi SAW ulangkan salam kali kedua. Sebab sunnah kita kalau kirim salam dan ketuk pintu 3 kali. Jangan lebih dari 3 kali. Kali ketiga mereka jawab, Waalaikumsalam ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah kata, kenapa tak jawab dari awal? Kenapa sampai 3 kali? Mereka kata, ya Rasulullah, setiap kali kamu ucap Assalamualaikum warahmatullah, rahmat Allah wabarakatuh, berkat dari Allah, itu adalah tambah rahmat dan berkat. Dan kita nak tambah rahmat dan berkat untuk rumah kami. Sebab itu kita biar Rasulullah ulang 3 kali. Supaya rumah kita tak tahu bila lagi nanti Rasulullah datang kepada rumah. Apa keperluanmu ya Rasulullah? Rasulullah datang rumah kita nak apa? Dia kata, saya datang syafaat, bantu budak ini, bila jangan pukul dia. Saya minta tolong, jangan pukul dia. Ya Rasulullah, sendiri datang sampai rumah kita untuk budak kecil ni, supaya kita tidak memukul. Dia merdeka. Terus mereka merdekakannya sebagai satu balasan dan kemuliaan untuk Nabi SAW. Daripada akhlak ini wa innaka la'ala khuluqin azim. Sayyidina Anas juga dia berkata, aku pernah berkhidmat di dalam rumah Rasulullah SAW selama 10 tahun. Tak pernah saya melakukan sesuatu, dia kata kepada saya, kenapa buatnya? Dan tak pernah ada perkara yang saya tak buat, dia kata, kenapa tak buat? Bahkan apa-apa yang saya buat, Rasulullah SAW terima, yakni baik sangat, bermurah hati, maaf, dia suka memaafkan. Itu adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Antara akhlak Rasulullah juga, yujibu idza du'i. Siapa-siapa jemputnya, dia datang. Orang kaya ke, orang miskin, jemput makan apa makanan sedap sini? Makan-makan sedap apa? Masak lemak. Jemput masak lemak dia boleh, dia datang. Kalau makan biasa, makanan biasa, nasi lemak ke? Nasi lemak ke, apa-apa, kurma sahaja,
sup kosong tak ada daging dalamnya, dia boleh terima. Dia tak pernah orang jemputnya dia akan cakap, kau masak apa? Bagi tahu dulu. Tak ada. Bukan macam kita. Lagi kita kalau orang kaya, orang nak jemput makan sedap-sedap, kita mudah terus terima. Tapi kalau orang tu biasa, miskin atau akan jemput kedai mamak je roti canai RM1. Tak apa-apalah. Nanti kali lain lah. Sekarang saya sibuk sikit dah. Okey. Jom makan sup kambing. Okey lah, boleh. Ada masa. Terus tukar. Nabi bukan macam tu. Kalau Nabi, dia terima. Siapa-siapa jemput, rumahnya banglo ke, rumahnya khaimah je, rumahnya zinc, apa-apa, dia datang. Bagus dan harus kita didikkan diri kita dan hidup kita begitu. Siapa-siapa jemput kita, kita bagi. Kita terima jemputan. Dan kita jangan kumpuling kalau dia bagi makan biasa. Itu akhlak. Ini daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara akhlak Rasulullah juga, selalu kalau diberi pilihan kepada Nabi supaya Rasulullah memilih salah satu antara dua-dua, maka Rasulullah mesti akan memilih perkara yang lebih ringan, yang mudah, yang senang. Dia tidak suka susahkan, dia tidak suka beratkan, dia tidak suka menyusahkan orang lain. Dia selalu suka pilih perkara yang senang, perkara yang bagus. Jadi itu akhlak juga. Itu antara akhlak yang Allah memuji kepada Rasulullah SAW. Juga pernah terjadi antara akhlak Rasulullah SAW, seorang lelaki yang keras, Arabi, orang kampung, orang asli macam tu, yang keras, orang Arab. Dia datang kepada Rasulullah ketika itu. Rasulullah pakai rida yang bukan lembut macam ni, keras kain dia, kainnya keras. Dan Rasulullah letaknya atas lihi. Dan lihi Rasulullah SAW sangat lembut dan putih, seolah-olah dibuat oleh perak. Seperti mana dalam kitab Syama'il. Lihi Rasulullah seolah-olah dibuat oleh perak. Tengok perak macam mana, bersih, putih sangat. Macam tu lihi Rasulullah. Dan lembut. Lelaki tu yang kasar, dia datang kepada Rasulullah. Sebelum bercakap apa-apa, dia tarik ridak Rasulullah sehingga Rasulullah kedepan, badannya kedepan nak langgar orang itu, nak terlanggar dengan orang itu kerana kuat. Dan dia pandang kepada Rasulullah, dia kata, ya Muhammad, berikanlah kepada aku duit daripada duit Allah, bukan daripada duitmu. Dahlah minta. Minta pun minta dengan cara kurang ajar, dengan cara kasar. Lagipun tak nak mengaku, bagi saya daripadamu, ihsan darimu, ikhlas darimu ya Rasulullah. Lah, dia kata, itu duit Allah, bukan duit engkau. Bagi sini, bagi saya duit. Maka apa yang Rasulullah buat? Ini akhlak. Rasulullah senyum. Dia nampak, dia kata, ni orang badui lah, orang kasar, macam orang kampung lah, orang asli yang tak belajar ilmu, yang tak pandai muamalah dengan orang, tak pandai buat lembut-lembut, kasar selalu. Jadi Nabi SAW nampaknya yang macam tu, dia kata, senyum saja, dia kata, bagi dia duit. Dia suruh sahabat dia kata, bagi. Dia senyum dan bagi dia apa yang dia minta. Hatta balas pun kepada, atau buat muka macam ni pun tak ada. Kita kalau sangat-sangat baik, kalau kita Masya Allah baik, kita akan buat macam ni kepadanya, akan pandang kuat, kasar, tajam dengan mata kepadanya. Lepas tu akan cakap sama dia, ya ni apa, kalau kita baik, orang tu selamat, tak ditumpuk oleh kita. Ini kita baik, Masya Allah zaman sekarang. Tapi Rasulullah SAW bukan macam tu. Senyum pun susah tu. Tapi itulah akhlak Rasulullah. Layaklah Rasulullah SAW dimuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Azim akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhlak itu adalah amalan yang mendekatkan kita dengan Nabi di hari kiamat nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dekat dariku di hari kiamat, orang yang lagi banyak akhlaknya. Akhlak yang baik, yang akhlaknya baik, dialah yang lagi rapat dan dekat daripadaku nanti di hari kiamat.
Maka oleh itu haruslah kita sebagai orang Islam mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akmalun nas imana. Manusia paling sempurna imannya adalah manusia yang baik akhlak mereka. Orang yang akhlaknya baik dan lembut dengan keluarganya. Dengan keluarganya lembut. Ini Nabi SAW kata, akhlak orang ini sempurna imannya. Jadi iman kita kepada Allah tidaklah mengucap la ilaha illallah sahaja atau perasaan. Tidak, iman kita amal. Iman itu perlu amal, perlu akhlak. Jadi kalau kita akhlak kita baik, kita lembut dengan keluarga kita, dengan anak kita, dengan saudara, dengan orang-orang yang lain, maka itu adalah tanda jelas bahawasanya akhlak atau iman kita adalah sempurna. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda juga tentang kelebihan akhlak. Nabi SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat di atas timbangan mizan di hari kiamat seperti akhlak yang baik. Tidak yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Jadi kalau ada amalan banyak, apakah amalan yang lagi berat pahalanya, lagi berat kelebihannya di hari kiamat nanti di atas timbangan mizan? Husnul khuluq, akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu berat, sehingga dalam hadis yang lain Nabi SAW kata, kadang-kadang atau boleh orang yang baik akhlaknya dia mendapatkan derajat orang yang banyak puasa dan hari-hari bangun qiyamul lail. Subhanallah. Maknanya boleh jadi apa tu? Satu orang setiap hari puasa. Hebat tak? Hebat, setiap hari puasa. Setiap malam bangun qiyamul lail. Setiap malam tak pernah tinggalkan. Boleh jadi orang yang tak pernah bangun qiyamul lail dan tak puasa langsung, tapi akhlak masya-Allah, sabar, dia baik, lembut, katanya tak pernah cakap yang tak bagus, yang tak baik, akhlaknya sangat masya-Allah, mulia. Boleh jadi orang yang macam ni, yang tak banyak ibadah, tak puasa, tak bangun qiyamul lail, di hari kiamat nanti sama dengan orang yang banyak ibadah dan penat di dunia. Sama. Subhanallah, kenapa? Apa amalannya? Kenapa macam tu? Dia tak pernah bangun qiyamul lail, tak pernah macam tu. Tapi di hari kiamat kita semua terkejut. Orang tu kita nampaknya biasa di dunia. Biasa tapi hatinya baik, lembut, kata-katanya lembut, akhlaknya mulia. Sebab itu dia layak dapatkan derajat tinggi di dalam syurga bersama orang yang sangat bersungguh-sungguh ibadah di dunia sehingga setiap hari puasa dan setiap malam bangun qiyamul lail. Itu adalah ganjaran bagi orang yang baik akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala perbaikikan akhlak kita dan mengampunkan dosa kita dan menjadikan kita antara umat Islam dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencintai Rasulullah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perbuatan, perkataan dan zahir dan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma rbutna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam rabtan la yanhadu abada. Allahumma la tufarriq bainana wa bainah. Allahumma khaliqna bi akhlaqih. Allahumma adibna bi adabih. Allahumma iftah alaina wa ala al-hadirin wal hadirat futuh al-arifin wa faqihna fi ad-din waj'al istima'ana istima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'al illahumma fina ولا معنا شقيا أو محروما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.